Pada Disember 2019, Wuhan, China telah dilaporkan merupakan kes pertama wabak COVID yang berlaku. COVID-19 adalah virus corona yang merupakan penyakit berjangkit yang telah menyebabkan berlakunya penyakit dari gejala yang ringan sehingga gejala yang berat. Penyakit corona ini berbeza dengan penyakit serius lain yang telah melanda sebuah negara seperti penyakit H1N1, influenza dan sebagainya. Menurut pakar sosial menjelaskan bahawa dari sektor ekonomi telah menyebabkan pasaran ekonomi dan pendapatan negara semakin jatuh serta merudum. Hal ini terjadi disebabkan oleh masalah COVID yang telah melanda. Oleh hal yang demikian, sesetengah aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat telah ditutup. Dengan ini menyebabkan masalah pendapatan mereka terjejas. Banyak masalah sosial dan psikologi yang timbul disebabkan krisis ekonomi ini. Penularan wabak ini telah menggegarkan pelosok dunia serta menimbulkan masalah kepada masyarakat sekeliling. Akibat daripada pandemik ini, ia menimbulkan banyak masalah kesihatan mental dan penderitaan psikologi. Masalah tekanan adalah sesuatu yang normal yang dialami dalam kehidupan manusia. Dengan ini, seseorang individu itu akan lengkap dan teratur sekiranya mempunyai hubungan yang baik di antara seseorang individu dengan psikologi. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang itu berada dalam keadaan yang tidak tertekan, fikirannya sudah pasti tenang dan mampu untuk mengawal perasaan. Tetapi apabila berlaku sebaliknya, seseorang itu sudah pasti akan mengalami tekanan dan juga kemurungan yang keterlaluan sehingga membahayakan diri mereka sendiri. Maka dalam perbincangan ini akan menerangkan bagaimana pengetahuan dan kefahaman sains sosial dapat menyumbang dalam menangani masalah sosio, psikologi dan ekonomi yang dialami masyarakat dunia ketika akibat COVID-19 serta menyelipkan teori yang telah dipelajari agar perbincangan ini tidak terpesong dari tajuk yang ingin dibincangkan. Wabak COVID-19 yang dikenali sebagai virus kecil ini bukan sahaja memberi kesan kepada kehidupan, malah memberi impak yang sangat mendalam terhadap ekonomi, sosial dan politik sesebuah negara. Kewujudan wabak COVID-19 telah memberi impak dan berlakunya penurunan kestabilan ekonomi dunia. Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material, individu, masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Dengan kadar jangkitan yang semakin meningkat, seluruh negara telah melaksanakan dasar lockdown. Pergerakan ekonomi menjadi perlahan dan terbatas disebabkan dengan pengawalan dan penguatkuasaan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Keterbatasan pergerakan ini telah memberhentikan dan menjejaskan satu tahap yang sangat besar yang dikenali sebagai circular flow of economy, iaitu arus lingkaran kegiatan ekonomi. Selain itu, pandemik COVID-19 juga memberi kesan yang negatif kepada masalah psikologi seseorang. Psikologi sosial ialah suatu bentuk kajian mengenai hubungan antara manusia dan kumpulan yang lain. Masalah kesihatan dapat dikaitkan dengan sosial psikologi. Ia berpunca dari emosi yang tidak dapat dikawal dan ditambah dengan tekanan yang berkaitan isu pengangguran, masalah kewangan dan masalah institusi kekeluargaan. Antara impak psikologi yang dikenal pasti termasuklah gejala kemurungan, gemuruh dan tekanan yang melampau. Saya Nur Syafiqah binti Ahmad akan memulakan perbincangan cara menangani masalah ekonomi dan sosiopsikologi. Masalah ekonomi iaitu keterbatasan pergerakan buruh dapat diatasi dengan pelbagai langkah. Antaranya ialah yang pertama, buruh perlu disuntik sebanyak 2 dos vaksin. Yang kedua, majikan perlu memastikan setiap pekerja mematuhi SOP sama ada di ruang kerja ataupun di ruang penginapan. Serta yang ketiga, pekerja perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing seperti memakai pelitup muka dan mensanitasi tangan serta menjaga penjarakan sosial.
Masalah sosiopsikologi iaitu mengenai isu pengangguran. Yang pertama, kerajaan telah mewujudkan peruntukan sebanyak RM9 bilion dalam Pelanjangan Semula Ekonomi Negara iaitu penjana. Yang kedua, lanjutan program subsidi upah. Yang ketiga, insentif pengambilan dan latihan untuk pekerja. Yang keempat, penubuhan unit-unit khas untuk pekerjaan negara. Yang kelima, peruntukan untuk peningkatan kemahiran dan latihan semula. Dan yang keenam, para belia juga perlu proaktif dan tidak terlalu memilih pekerjaan. Masalah sosiopsikologi yang lain iaitu masalah keuangan dapat diatasi dengan pelbagai langkah, antaranya yang pertama, mengubah gaya hidup seperti berbelanja dengan berhemah, penyediaan strategi dan pengaturan bajet. Yang kedua, mendapatkan bantuan kewangan. Yang ketiga, menggunakan pengeluaran wang caruman kumpulan wang simpanan pekerja untuk keperluan asas sahaja. Dan yang keempat, menyimpan lebihan duit untuk dana kecemasan pada masa akan datang. Masalah sosiopsikologi yang seterusnya ialah masalah penjarakan sosial. Antara langkahnya ialah masyarakat perlu bersikap lebih terbuka dan mula membiasakan diri dengan wabak ini. Dan yang kedua, boleh berhubung melalui aplikasi FaceTime dan video call dengan menceritakan masalah kepada ibu bapa di samping mengeratkan hubungan antara ahli keluarga walaupun tinggal berjauhan. Terdapat dua teori yang boleh dikaitkan dengan situasi yang berlaku di Malaysia. Yang pertama ialah teori materialisme sejarah, iaitu perubahan hidup manusia didorong oleh ekonomi dan semua berkaitan dengan ekonomi, berpunca daripada ekonomi, dan ekonomi merupakan penyebab utama berlakunya fenomena sosial. Dan yang kedua ialah teori konflik yang menumpukan perselisihan pendapat dan perkara yang melibatkan perbalahan dan konflik dalam masyarakat seperti yang berkaitan dengan vaksin dan telah mewujudkan golongan anti-vaksin kerana berlaku perselisihan faham dan pendapat dalam masyarakat. Nama saya Natasha Ayuni binti Ramlan, nombor matriks 273960. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini. Seperti yang kita tahu, wabak COVID-19 telah memberikan impak yang besar terhadap fizikal, emosi dan psikologi. Antara impak tersebut terhadap psikologi kita ialah masyarakat tersebut akan mengalami kemurungan, keresahan dan juga gangguan terhadap emosi mereka. Seseorang individu boleh dilanda kemurungan akibat terpaksa menghadapi kehidupan yang amat mencabar pada masa kini. Ini adalah mereka yang telah kehilangan kerja, diberikan cuti tanpa gaji ataupun mereka yang mencari punca pendapatan melalui sektor perniagaan. Individu yang mengalami kemurungan akan cenderung untuk melakukan sesuatu benda tanpa berfikir dengan panjang. Seperti contohnya, mereka akan mencari duit melalui sumber yang haram dan juga mereka akan mengambil keputusan untuk membunuh diri. Bagi individu yang dilanda keresahan pula, mereka akan sentiasa risau tentang kesihatan mereka dan ini telah menyebabkan mereka akan merasa sentiasa tidak selamat dan juga akan merasa sentiasa telah dijangkiti penyakit tersebut. Bagi individu yang telah dijangkiti COVID-19, mereka akan mengalami keresahan yang teruk. Akibatnya, mereka sukar untuk tidur malam dan proses penyembuhan mereka itu akan mengambil masa yang lama. Ini kerana mereka telah menanam di dalam minda bahawa mereka tidak akan sembuh. Demikian ialah impak psikologi yang bakal dihadapi oleh seseorang individu itu pada waktu sekarang. Oleh itu, pihak berwajib perlu mengambil langkah yang proaktif untuk menangani isu ini. Jika tidak, isu ini akan berlarutan dalam kalangan masyarakat sosial di negara kita sewaktu meningkatnya kes COVID-19 pada masa kini. Oleh itu, pihak-pihak tertentu perlu menghulurkan bantuan dari segi pendidikan kesihatan dan juga menghulurkan bantuan bagi mereka yang sedang mengalami masalah kewangan yang melampau. Secara kesimpulannya, boleh dirumuskan bahawa masalah berkaitan ekonomi telah menyebabkan berlakunya gangguan mental dan jiwa dalam kehidupan rakyat di sesebuah negara. Kebijakan semua masyarakat serta pemimpin di sesebuah negara itu sendiri dengan cepat bertindak untuk mengatasi masalah sosial, psikologi dan ekonomi yang telah timbul ini. Wabak ini melanda Malaysia dan telah memberi impak yang besar, bahkan turut membabitkan aspek dalam psikologi dan kesejahteraan diri manusia. Maka dengan ini semua pihak perlu memainkan peranan yang penting bagi menangani masalah-masalah ini terus membelenggu masyarakat sekeliling.